Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersama saya Cikgu Linda bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tarikh 24 Ogos 2021 bersamaan dengan hari Selasa. Tema Semangat Cinta Akan Negara, tajuk Biar Putih Tulang. Standard pembelajaran 5.1.7 iaitu memahami dan menggunakan pelbagai kata tugas mengikut konteks dengan betul. Objektif, pada akhir pengajaran, murid dapat menggunakan 4 kata tugas dengan betul. Okey anak-anak, sebelum itu, apa itu kata tugas? Okey, mari kita tengok dulu apa itu yang dikatakan kata tugas. Kata tugas ialah perkataan yang hadir dalam ayat untuk mendukung sesuatu tugas tertentu seperti menyambung ayat, menafikan sesuatu, membuat penegasan, menyatakan bilangan dan menyatakan perasaan. Okey anak-anak, jadi kata tugas ini adalah kata tugas ni adalah mendukung sesuatu tugaslah untuk menyambung. Ni dia bagi dah menyambung ayat, menafikan sesuatu, membuat penegasan, menyatakan bilangan dan menyatakan perasaan. Jadi ini adalah tugas kata tugas ya anak-anak. Okey anak-anak, seterusnya kita tengok apa itu kata tugas. Okey, kita tengok ya dekat sini. Kalau kamu tengok dekat atas ni kata penyambung ayat, kata praklausa, kata prafrasa dan kata pasca frasa serta kata pasca kata. Apa dia cikgu? Kata penyambung ayat, kata praklausa, semua ni cikgu. Okey. Kamu baca je kat atas ni. Okey. Contoh katakan macam kata penyambung ayat. Ialah kata tugas yang menghubungkan dua ayat atau lebih atau dua bahagian ayat atau lebih. Okey, dikenali sebagai kata hubung. Kata praklausa ni pula, jenis kata tugas yang hadir di hadapan klausa atau ayat. Macam mana? Macam kata seru, kata tanya, kata perintah dan kata pangkal ayat. Okey, yang seterusnya. Kata prafrasa dan kata pasca frasa. Benda ni apa pula? Okey, ini adalah jenis kata tugas yang hadir sebelum frasa dalam ayat. Perkataan-perkataan apa tu? Seperti kata bantu, kata nafi, kata pemberi, kata sendi nama, kata bilangan dan kata arah lah. Okey. Kemudian, kata pasca kata pula adalah penegasan atau menjadikan sesuatu perkataan itu kata nama. Bentuk pasca kata ialah nya. Okey, jadi kalau kamu nampak dekat bawah ni, cikgu dah buat bagi lagi nampak jelaslah untuk kamu lebih faham. Macam kata penyambung ayat ada dua, iaitu kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan. Kata frasa pula, apa dia? Kata bantu, kata nafi, kata pemberi, kata sendi, kata sendi nama, kata bilangan, kata arah. Okey, kata pasca frasa tu apa? Ni cikgu dah senarai dah. Kata penguat, kata penegas dan kata adverba lah. Okey, kata praklausa iaitu kata seru, kata tanya, kata perintah dan kata pangkal ayat. Okey. Dan akhir sekali kata pasca kata yang ada nya. Kata pendekatan, kata penekan. Okey. Ataupun kata pembenda. Okey anak-anak. Jadi ini adalah kata-kata tugas lah. Okey anak-anak, ini adalah kata-kata tugas lah. Okey, kata tugas ini antara-antara semua ni akan kamu guna nanti untuk kamu sambung cerita. Okey, kamu nak sambung cerita dekat mana? Ni dalam buku teks muka surat 98. Okey, kamu buka buku teks muka surat 98. Okey, jom kita baca. Tajuk Biar Putih Tulang. Okey, mari kita baca ya.
Alkisah pada zaman dahulu, kehidupan sekumpulan haiwan di sebuah negeri umpama tikus jatuh ke beras. Mereka hidup dengan aman damai. Malangnya, pada suatu hari, negeri mereka telah diserang oleh jentolak. Negeri mereka diceroboh secara haram. Dengan rakusnya, jentolak itu menumbangkan pokok-pokok yang telah berusia beratus-ratus tahun. Syahdan, sang gajah yang gagah seperti badang, memanggil warga negeri itu berkumpul. Seterusnya, sang gajah berkata, "Wahai penduduk negeri indah permai, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Marilah kita bersatu hati mempertahankan negeri ini hingga titisan darah terakhir," kata sang merang. Tiba-tiba, haiwan-haiwan di situ terdengar satu suara. "Ah, aku mau lari dari sini," kata sang biawak, yang menyebabkan haiwan lain terpaku bagaikan dipanah halilintar. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. "Aku tetap cinta akan negeriku," kata sang siput sambil mengesut ke arah sang biawak. "Biar putih tulang, jangan putih mata," kata sang gajah. Akhirnya, anak-anak, dekat akhirnya ni yang kamu nak kena sambung cerita ni nanti. Sebelum tu ya anak-anak, dekat sini terdapat beberapa peribahasa. Yang pertama kita tengok dekat kita tengok dekat perenggan pertama. Dekat perenggan pertama, umpama tikus jatuh ke beras. Umpama tikus jatuh ke beras. Nampak ya anak-anak? Apa maksud umpama tikus jatuh ke beras? Tikus jatuh ke beras. Maksudnya orang yang mendapat kedudukan yang mewah. Orang yang mendapat kedudukan yang mewah. Maksud dia kat situ tempat mereka tu mewah lah. Mewah dengan makanan kan. Jadi tikus jatuh ke beras itu maksud dia orang yang mendapat kedudukan yang mewah. Seterusnya kita tengok pula perenggan ke. Sekejap cik tengok. Kita tengok perenggan yang 1, 2, 3, 4, 5. Marilah kita bersatu hati. Apa maksud bersatu hati? Bersatu hati? Bersama-sama kan? Pandai. Kemudian kita tengok pula perenggan yang 5, 6, 7. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Apa maksud dia? Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Dia lebih kepada sebaik-baik negeri orang, tidak sebaik negeri sendiri. Maksud hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri bermaksud sebaik-baik negeri orang, lebih baik lagi negeri kita. Itu tajuk dia ya. Itu maksud dia ya. Dan yang terakhir, apa maksud biar putih tulang, jangan putih mata? Maksud dia lebih baik berjuang dari mati, lebih baik berjuang dari mati mengalah. Macam itulah maksud biar putih tulang jangan putih mata. Anak-anak, jadi dekat sini kamu nak kena sambung. Kamu nak kena sambung ayat cerita di bawah ni menggunakan kata tugas. Anak-anak, kita tengok cara melengkapkan cerita. Akhirnya ni kalau kamu tengok, ini cikgu ambil daripada buku teks. Dekat cerita tadi tu. Dia ada tulis akhirnya kan? Yang dekat tepi ni, cikgu sambung. Cikgu dah bantu kamu dah sebenarnya anak-anak. Cikgu sambung je. Akhirnya berlakulah peperangan yang amat dahsyat. Yang pertama kan. Amat dahsyat. Akhirnya berlakulah peperangan yang amat dahsyat.
Dekat mana kata penguat kata tugas dia? Kata tugas dia cikgu gunakan cikgu guna ni. Cikgu guna amat. Okey, cikgu guna amat. Amat ini adalah kata tugas. Sebab dia amat ni kata penguat. Betul kan? Kata penguat. Tadi kan kita dah belajar kata-kata tugas kan? Kata penguat termasuk kata tugas. Betul anak-anak? Jadi amat dahsyat. Okey. Yang kedua, kita tengok sang burung telah membawa batu untuk dilepaskan kepada pemandu jentolak. Cikgu guna dekat sini telah. Okey, telah. Tadi ada tak kata tugas, kata bantu? Ada kan? Jadi telah ini, okey, cikgu guna telah adalah kata bantu. Termasuk tadi, yang awal kat slide tadi. Membawa batu untuk. Untuk ni adalah kata hubung. Okey. Kepada pemandu jentolak. Okey, yang ketiga. Aduh, sakitnya, kata pemandu jentolak. Kata seru terdapat tak tadi dekat slide tadi? Dapat kan? Terdapat kan? Okey, jadi aduh. Cikgu guna aduh. Okey, kata seru. Dan yang terakhir. Pemandu jentolak telah melarikan diri kerana tidak mampu berlawan dengan haiwan-haiwan tersebut. Cikgu guna kata hubung kerana. Kerana ada tak tadi dekat slide tadi? Kata hubung? Ada kan? Kata sendi dengan? Kata sendi ada tak tadi? Okey, ada kan? Okey. Jadi, lengkaplah kita punya ayat kan? Dekat sini cikgu guna amat, cikgu guna telah, cikgu guna untuk, aduh, kerana dan dengan. Tadi yang cerita kita baca tadi, yang kita nak kena sambung tadi akhirnya. Betul anak-anak? Jadi bila dah buat ayat, kita dah guna kata tugas, makanya kita baca bagi habis. Akhirnya berlakulah peperangan yang amat dahsyat. Sang burung telah membawa batu untuk dilepaskan kepada pemandu jentolak. Aduh, sakitnya, kata pemandu jentolak. Pemandu jentolak telah melarikan diri kerana tidak mampu berlawan dengan haiwan-haiwan tersebut. Okey, cikgu dah menggunakan kata tugas. Okey, kata penguat, kata bantu, kata hubung, kata seru, dan kata sendi ya anak-anak. Okey, seterusnya perenggan lengkap. Okey, seterusnya perenggan lengkap. Akhirnya berlakulah peperangan yang amat dahsyat. Sang burung telah membawa batu untuk dilepaskan kepada pemandu jentolak. Aduh, sakitnya, kata pemandu jentolak. Pemandu jentolak telah melarikan diri kerana tidak mampu berlawan dengan haiwan-haiwan tersebut. Lengkaplah satu perenggan. Betul, anak? Okey, jadi kamu nak kena buat apa? Kamu kena salin balik yang ni. Ni, kamu kena salin balik yang ni. Okey, salin dekat mana? Salin balik dekat sini. Kamu kena salin balik dekat sini. Sampai habis. Cikgu nak salin yang ni saja ke tidak? Kamu kena salin start daripada mula daripada atas ni. Kamu tulis tajuk biar putih tulang. Jangan lupa tarikh dengan hari lah. Okey, kemudian letak tajuk biar putih tulang. Salin Alkisah pada zaman dahulu. Salin sampai habis ni. Akhirnya ni sambung ambil yang dekat sini. Salin sampai habis. Okey, jelas ya anak-anak? Okey anak-anak, seterusnya aktiviti yang seterusnya adalah berikan maksud peribahasa di bawah lah. Okey, kita ada 4 peribahasa. Tikus jatuh ke beras, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh, bersatu hati dan hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Okey, tadi masa cikgu baca cerita tadi tu, cikgu dah terang dah maksud peribahasa ni. Betul kan? Jadi kamu dengar balik slide tadi tu, yang cikgu baca cerita tadi tu, kamu catatlah.
Okey. Okey, jadi kamu buat, macam kotak ni juga dalam buku pemahaman lah. Yang sambung cerita tadi dalam buku karangan. Okey anak-anak, jadi sampai di situ saja dulu untuk hari ini. Jadi hari ini kita belajar mengenai biar putih tulang jangan putih mata. Maksud dia apa-apa pun kita kena berusaha dulu, kita kena buat sesuatu tindakan dulu. Jangan mudah untuk kita mengaku kalah lah. Okey anak-anak, jadi sampai di situ saja dulu untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.